Hai semua, selamat pagi ataupun salam sejahtera bila-bila anda tengok video ni. Okey, apa khabar anda semua? Okey, saya Misnas. Saya akan menerangkan kepada anda berkaitan bab 1.1. Okey, hari ini kita tengok 1.1 untuk pre-class anda. Okey, tajuk bab 1.1 merupakan asal usul bahasa Melayu dan orang Melayu. Nanti kita tengok atau saya akan ceritakan mana datangnya perkataan Melayu ni dan adakah perkataan Melayu ni sebenarnya berasal daripada orang Melayu dan orang Melayu ni sebenarnya daripada kaum apa dulu. Okey, jadi saya akan ceritakan satu persatu, tapi kita tengok dahulu pendapat-pendapat sarjana ataupun ahli sejarawan yang saya petik sedikit daripada mereka. Okey, jadi kalau kita nampak dekat sini, ahli sejarawan pertama adalah Zubir Usman. Zubir Usman merupakan seorang penulis dan seorang guru, seorang pengajar di Indonesia. Okey, beliau mengatakan bahawa perkataan Melayu ni sebenarnya berasal daripada perkataan Himalaya. Sebab apa? Dia kata disingkatkan daripada perkataan Malaya dan kemudian dia ditukarkan menjadi Melayu. Okey, jadi kalau kita tengok maksud Hima dekat sini, Hima merupakan salji dan Alaya merupakan tempat. Jadi kalau kita sambungkan perkataan jadi Himalaya, dia jadi tempat salji, tempat bersalji. Okey, dan rationalities dia, bila kita tengok Himalaya merupakan gunung yang tinggi dan tempat yang sejuk. Ini berkaitan dengan pendapat yang kedua. Pendapat sejarawan yang kedua merupakan ini sejarawan-sejarawan yang lain. Okay, mereka mengatakan bahasa Melayu, perkataan Melayu, okay, bukan bahasa. Perkataan Melayu ni sebenarnya berasal daripada Malayupura. Malayupura ni terpahat dekat pada mana batu bersurat yang dijumpai dekat Prasakti Bukit Gombak di Sumatera Barat. Okey, Malayupura ni sebenarnya berasal daripada kota Melayu dan kota gunung. Okey, kalau kita nampak tadi, Himalaya merupakan gunung, tempat yang sejuk. Tapi related dengan kota gunung. Kota gunung perkataannya adalah Malayupura. Okey, itu pendapat yang kedua. Jadi saya teruskan kepada pendapat cendekiawan atau sarjana ketiga, iaitu pendapat Ising ataupun kita panggil Li Jing. Okey, kalau kita Google, kita cari Ising, kurang informasinya. Jadi nama panggilan ataupun nama lainnya untuk Ising adalah Li Jing. Okey, Li Jing merupakan seorang Sami Buddha terkenal pada dinasti Tang zaman dahulu. Okey, beliau ni seorang pengembara, okey, dan pelayar. Jadi, beliau pernah mengembara di Sriwijaya sampai ke Bengal, India. Untuk apa sebenarnya? Okey, jauh dia bergembara ataupun berlayar ni. Sebenarnya, okey, kita baca dahulu informasi yang ada dekat sini. Okay, terdapat perkataan Melayu yang menyatakan beliau pernah melawat dua kerajaan besar Melayu dan Sriwijaya. Kenapa Sriwijaya ni related sama dengan Melayu ataupun Melayu? Okey, anda akan kenal pasti kenapa mereka sangat berkait rapat di akhir video nanti. Saya akan terangkan berkenaan bahasa Melayu kuno. Tolong ambil perhatian bila saya tekan sikit suara saya. Okey. Jadi cerita berkenaan Li Jing sebenarnya. Li Jing belajar selama 6 bulan bahasa Sanskrit dan bahasa Melayu. Okey, bila kita tengok bahasa Sanskrit, bahasa Melayu, dia sebenarnya bahasa Melayu stage pertama, tahap pertama. Okey, tahap pertama kita merupakan bahasa Melayu kuno dan kita influenced by bahasa Sanskrit semasa itu. Okey, dan bahasa Sanskrit yang kita ni belajar bahasa Melayu kuno dahulu diambil daripada kerajaan Sriwijaya. That's why they related Sanskrit dengan Melayu. Sriwijaya dan perkataan Melayu. Okey.
Jadi Yiji belajar selama 6 bulan bahasa Sanskrit ataupun bahasa Melayu. Dan untuk apa dia belajar bahasa tersebut? Kerana selama 2 tahun dia tinggal di Sriwijaya untuk belajar Buddha. Sebab kan kerajaan Sriwijaya semasa itu merupakan pusat Buddhisme dan cendekiawan berkumpul dekat situ untuk belajar Buddhisme. Okey, jadi selama 2 tahun tu dia tinggal, dia kena berbahasa yang sama untuk lebih mudah faham apa yang dia nak belajar time tu. Okey. Jadi dia 2 tahun tu dia terjemahkan kitab Buddhisme yang dia belajar di Sriwijaya kepada bahasa Cina untuk dibawa balik kepada China. Okey, boleh faham ya? Okey, kalau tak faham, boleh tanya kami, pensyarah lain di dalam kelas, live lesson nanti. Okey, jangan lupa boleh catatkan dalam buku yang you guys tak faham untuk masa sekarang. Okey, kita tengok pula berdasarkan buku-buku China. Ini merupakan sejarah daripada yang didapati dalam buku-buku negara China. Bila saya sebut China, dia negara, dia bukan kaum. Okey, buku-buku China dia terdapat beberapa perkataan ni. Moloyu, okey, Moloyu, Maliwe, Olayu. Okey, perkataan-perkataan ni dijumpai dalam beberapa buku dekat historian ataupun sejarah China. Ini menunjukkan sebenarnya perkataan Melayu itu wujud dalam buku China. Mana buktinya ni? Okey, ini bukti dalam buku China satu. Satu lagi merupakan kenapa dia berbeza. Okey, saya tunjukkan kenapa dia berbeza. Ini adalah perbezaan perkataan yang disebut semasa berbezanya dinasti. Okey, contoh dinasti Tang dia panggil Moloyu. Okey, dan dinasti seterusnya dia dipanggil lain. Okey, contohnya Olayu dipanggil oleh dinasti lain. Okey, saya takut saya tersalah dinasti nanti. Okey, seterusnya kita pergi kepada buku sejarah Melayu. Okey, sekejap ya. Okey, kita tengok kepada buku sejarah Melayu. Melayu ini dikatakan berkaitan dengan nama sungai, Sungai Melayu di Sumatera Selatan. Okey, sebab apa? Sebab ketika itu aliran sungai sangat deras, laju. Okey, aliran sungai sangat deras dan ini berkaitan dengan perpindahan Yunan ke Sriwijaya. Orang Austronesia ketika itu kepada Sriwijaya. Okey, ia berkaitan dengan sejarah. Sebab tu dikatakan macam tu. Dia ada sebab dia sendiri, bukan saja-saja suka. Rasanya macam sungai ni nama dia Melayu. Okey, bukan. Dia ada sebab tersendiri. Okey, seterusnya saya teruskan dengan okey, daripada cendekiawan Harun Aminurrasyid. Harun Aminurrasyid berkata bangsa yang bernama Melayu itu diam di sebuah kawasan anak sungai yang bernama Sungai Melayu di hulu Sungai Batanghari, Sungai Jambi, Indonesia lah. Okey, jadi ini pun related dengan sungai. Okey, kalau kita tengok pendapat-pendapat ahli sejarawan atau cendekiawan yang kami semua petik, kami pelihara PKA anda petik. Okey, dekat mana sebenarnya perkataan Melayu ni dikenal pasti. Okey, perkataan Melayu ni dikenal pasti ada yang katakan gunung, ada yang katakan sungai. Jadi dia sebenarnya datang daripada sebuah tempat. Sebab itu usulnya sesebuah perkataan itu berasal. Okey. Jadi seterusnya saya teruskan dengan okey, orang Negrito. Siapa orang Negrito ni? Okey, kita tengok dekat sini. Orang Negrito merupakan penduduk paling awal dekat Kepulauan Melayu. Negrito orang
Orang Negro Kemis. Okey, dia related dia. Orang Negrito kita panggil. Okey, dia datang pada tahun 1000 sebelum Masihi. What is SM is sebelum Masihi ataupun in English is BC. Okey, BC you search so apa itu BC? Okey, kalau tak faham ataupun nak explanation lebih lagi, saya boleh explain tapi dalam kelas selama 30 minit in live lesson. Tapi tolong cantikkan soalan yang anda mahu tanya ataupun tak faham. Okey, seterusnya kita tengok pula Melayu Proto. Melayu Proto ni dia datang ataupun hadir ataupun wujud pada tahun 2500 sebelum Masihi dan kemahirannya adalah bercucuk tanam. Dia dah standard sikit lah daripada orang Negrito. Okey, kemahirannya bercucuk tanam, tapi dalam ada satu kaum yang dipanggil Melayu Negosidik ni, mereka mahir dalam bidang lautan, tapi dia tak pandai berenang. Contohnya dia pandai buat perkapalan, tapi dia tak pandai berenang. Ini adalah satu kaum sahaja, namanya Melayu Negosidik. Bukan semua kaum dalam Melayu itu ya. Okey, seterusnya kita tengok pula untuk Melayu Jutro. Ini adalah perpindahan nama-nama Melayu ataupun tahap nama-nama Melayu. Dia berkembang, Melayu ni kita berkembang dari tanah Melayu. Okey, Melayu Jutro pula tahap yang seterusnya. Okey, ini merupakan gelombang perpindahan Melayu kuno. Melayu kuno yang kedua. Maksudnya Melayu kuno dia orang dulu punya zaman. Okey, dia dah berpindah pula. Okey, tahun wujudnya merupakan tahun 1500 sebelum Masihi dan mereka hidup di tepi pantai, di pantai-pantai. Okey. Dan mereka mempunyai kemahiran berlayar. Maksudnya dia upgrade lagi diri mereka. Mereka boleh berlayar pula. Bukan sahaja buat kapal, bukan sahaja bercucuk tanam, dekat satu tempat sahaja mereka boleh berlayar. Okey, jadi mereka upgrade diri mereka sendiri. Jadi seterusnya, slide seterusnya kita nak tengok pula macam mana ciri-ciri orang Melayu. Betul ke orang Melayu macam orang sekarang? Banyak gaya-gaya sekarang kan? Okey, sekejap ya. Saya betulkan slide sedikit. Okey, kalau kita nampak dekat sini slide-nya, okey, ciri-ciri orang Melayu. Dia sebenarnya ahli sejarawan ataupun ciri-ciri orang Melayu ni ada dikatakan dua jenis ataupun dua pendapat ataupun sebenarnya banyak pendapat. Ini yang saya ambil. Okey, yang saya ambil adalah Melayu asli. Apa ciri-cirinya? Melayu asli ni dia datang daripada Riau. Okey, dan Melayu asli juga dia datang daripada Negrito ataupun Austronesia. Tolong ingat, orang Austronesia adalah orang pertama yang wujud. Okey, kita panggil orang Austronesia. Okey, jadi kita teruskan kepada apakah ciri-ciri mereka. Okey, ciri-ciri mereka sebenarnya untuk ciri-ciri orang Melayu asli yang datangnya daripada Riau Indonesia. Okey, kita tengok cirinya berkulitnya lebih coklat ataupun lebih cerah sedikit lah. Okay, dia tak gelap sangat. Okey, badannya tegak, besar sikit. Okey, dan rambutnya lurus. Okey, ini adalah contoh yang saya ambil merupakan putra mahkota Riau hingga namanya Ali Kelana. Okey, seterusnya kita tengok pula slide. Sekejap ya. Okey, seterusnya merupakan orang asli yang daripada Negrito kita panggil. Okey, kita tengok cirinya berbeza dengan orang asli Riau tadi. Okey, orang asli yang datangnya daripada Negrito ataupun orang pertama yang datang dekat tanah Melayu
waktu 1000 sebelum Masihi tadi. Okey, berkulitnya lebih gelap, okey, rambutnya kerinting, mata dia bunda, hidung lebar, berbibir penuh dan badannya sedikit pendek. Okey, kalau kita tengok dekat sini, dia lebih kepada Melayu asli di Malaysia sekarang. Orang Melayu asli ataupun orang asli kita panggil, kita tak hanya Melayu, kadang-kadang mereka ada yang daripada kaum yang berbeza, Bidayuh apa semua, okey. Orang asli di Malaysia dia merupakan campuran daripada orang negeri tu. Sebab tu dia nampak lebih kepada ciri-ciri sekarang ni. Okey, tapi sekarang ni tolong ingat, dia dah banyak mix. Okey, Malaysia ke dalam luar negara ke, dia dah banyak mix. Banyak yang dah cantik-cantik. Saya tak katakanlah ciri orang Melayu asli dia tak cantik, tapi kebanyakannya mereka ni cantik, dah mix lah. Okey, ada yang dah banyak yang dah mix. Okey, dan orang negeri tu terdapat juga, dia bukan sahaja di Malaysia tapi terdapat juga di Filipina. Dekat Filipina mereka panggil orang Ates. Okey, dan dekat Australia pun ada orang negeri tu, mereka panggil orang hitam. Dan dekat Indonesia pun ada juga orang negeri tu, mereka panggil orang Papua. Okey, jadi untuk asal usul sejarah saya dah habis. Okey, penerangan dan soalan, segala soalan yang terpahat dalam minda anda sekarang ni boleh tanya saya dalam kelas ataupun persyaraan dan nanti. Okey, sekarang ni saya nak sentuh sedikit berkenaan bab 1.1 bahasa Melayu kuno. Okey, kalau kita tengok dekat sini, bahasa Melayu mempunyai perkembangannya. Okey, macam saya selalu cakapkan, setiap bahasa mempunyai tahap ataupun level dia sendiri, stages dia sendiri. Setiap bahasa memang berkembang. Okey, jadi perkembangan bahasa Melayu di Malaysia ni ada 3 buat masa ini. Ada 3 stages ataupun level ataupun 3 tahapnya. Okey, tahap pertama bahasa Melayu dekat Malaysia kita panggil bahasa Melayu kuno. Ingat saya ada sentuh sedikit tadi dekat asal usul bahasa Melayu. Okey, selain bahasa Melayu kuno kita panggil juga sebagai bahasa Melayu purba. Okey, jadi dia sangat lama sebenarnya. Okey, seterusnya saya sentuh berkenaan tahap kedua. Tahap kedua, bahasa Melayu di Malaysia merupakan bahasa Melayu klasik. Okey, bahasa Melayu klasik ni dia sedikit baru, level yang lebih baru daripada bahasa Melayu kuno. Okey, kalau kuno dulu sangat, kalau bahasa Melayu klasik kita ada filem klasik, jangan lupa. Okey, filem hitam putih itu adalah filem sewaktu zaman bahasa Melayu klasik. Okey, dan seterusnya, stages ketiga, okey, tahap ketiga dalam bahasa Melayu di Malaysia ni, bahasa Melayu moden. Bahasa Melayu moden ni bahasa Melayu yang kita gunakan sampai sekarang. Okey, kita tengok stage by stage, tapi dalam video ni saya cuma akan sentuh berkenaan bahasa Melayu kuno sahaja. Sebab apa? Sebab 2 tahap lagi pensyarah anda sendiri ataupun saya akan explain dalam live lesson. Sebab itu pentingnya anda tengok video dan juga anda masuk dalam kelas. Kalau tak, anda banyak tertinggal informasi. Okey, kita tengok bahasa Melayu kuno dahulu. Okey, bahasa Melayu kuno ni digunakan sebagai bahasa perdagangan. Okey, tolong ingat segala bahasa yang digunakan. Okey, bahasa Melayu ni berkembang sebab apa? Sebab mereka memilih untuk satu bahasa untuk mereka communicate ataupun komunikasi antara satu sama lain. Satu sama lain tu dengan siapa sebenarnya? Orang Malaysia dengan orang Malaysia, orang tanah Melayu dengan orang tanah Melayu? Okey, tak. Sebenarnya mereka menggunakan bahasa antara pedagang, trader. Okey, pedagang-pedagang luar yang datang untuk melakukan perdagangan di dalam negara kita. Okey, jadi yang kedua, bahasa Melayu kuno ni ataupun purba digunakan untuk bahasa pemerintahan. Ingat zaman Sriwijaya. Okey, ingat zaman Sriwijaya. Kenapa dia related dengan bahasa Melayu kuno? Sebab bahasa Melayu kuno ataupun purba dahulu dipengaruhi oleh bahasa
Sanskrit. Sebab apa pula dipengaruhi oleh bahasa Sanskrit? Okey, sebab zaman Sriwijaya macam saya catatkan tadi. Okey, dan dia dipengaruhi oleh bahasa Sanskrit dan juga pengaruh agama Hindu. Jadi pengaruh agama Hindu nak disebarkan di tanah Melayu, mereka menggunakan, zaman Sriwijaya menggunakan bahasa Sanskrit. Okey, dan mereka menyebarkan agama Hindu. Okey, mereka menggunakan bahasa Melayu kuno ni menggunakan untuk bahasa pemerintahan dan bahasa perdagangan. Okey, sebenarnya semasa bahasa Melayu kuno kita kurang faham ataupun dia lebih kepada pinjaman. Sebenarnya bahasa Melayu banyak pinjaman daripada bahasa Sanskrit, bahasa lain. Okey, bahasa negara lain. Okey, kita tengok dekat stages seterusnya nanti. Okey, pinjaman-pinjaman tu, pinjaman-pinjaman perkataan yang saya explain ataupun terangkan nanti. Okey, jadi ini adalah yang kita boleh nampak dekat sini. Sekejap. Okay, kalau kita tengok extra note di situ, tulisan yang mereka gunakan merupakan tulisan Devanagari, Baki, Pallava dan Rencong. Ini tak relate dengan, maksudnya bukan tak relate. Ini maksudnya kalau saya bagi tulisan ni untuk semua orang tengok, kita tak faham. Sebab ini merupakan sejarah, perkataan sejarah dahulu. Okay, tulisannya related dengan Sriwijaya, kerajaan Sriwijaya dan bahasa Sanskrit. Okey, sekarang ni saya nak habiskan video dekat sini sebab dah terlalu panjang. Okey, kalau tak faham tolong tanya dalam live lesson. Okey, dalam kelas nanti, dan siapa rasa saya terlalu laju, saya minta maaf sebab ini pun dah terlalu panjang dah videonya. Saya tak boleh slow sangat. Okey, jadi terima kasih untuk semua untuk tumpuan hari ini dan kita jumpa nanti next ataupun next video.